بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita dapat bertemu dengan limpah dan juga nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan meneruskan perbahasan kita, membahaskan kitab Al-Mukhtasar Bidayah wa Nihayah, ringkasan Al-Bidayah wa Nihayah, karangan Al-Imam Al-Hafidh Ibn Fida Ismail Ibn Kathir rahimahullah. Baik, jadi kita masih lagi membahaskan berkenaan dengan khalqil jan wa qissati syaitan, bab penciptaan jin dan juga cerita tentang syaitan. Baik, jadi sebelum ini kita dah sebut tentang iblis, kita sebut tentang iblis, dan hari ini kita nak bincang tentang jin. Jin maksudnya asal usul, kita kata asal usul iblis itu sendiri, dan juga kita boleh kata asal usul dia dan juga anak keturunan dia lah, kan, anak keturunan. Baik, jadi berkenaan dengan penciptaan jin ini, beberapa persoalan yang kita akan bincangkan. Yang pertama sekali iaitulah asal usul mereka, dan juga dari sudut hakikat jin ini. Apa dia jin ni, kan? Sebab ada setengah orang masih lagi dia keliru lah antara jin dengan manusia, dan masih lagi ada yang keliru tentang isu berkenaan dengan boleh tak minta pertolongan jin dan sebagainya. Jadi kita nak tahulah hakikat jin ni, kan. Baik, jadi jin ni dia adalah alam yang lain. Dia bukan alam manusia, dia juga bukan alam malaikat. So kita kena faham, dia alamun akhar. Maksudnya dia adalah alam yang Allah Subhanahu wa taala cipta. Kita tahu, kita baca dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alam ni banyak. Sebab Allah kata segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Rabbil Alamin. Al-Alamin maksudnya kullu ma siwallah fahuwa alam. Setiap yang bukan, yang kita kata yang selain Allah, maka dia alam. Maksudnya semua makhluk ni ada alam dia. Maksudnya ada kategori-kategori alam. Baik, jadi alam yang berbeza-beza lah. Maksudnya satu alam dengan alam yang lain ada perbezaan yang ketara antara satu alam dengan alam yang lain. Dalam masa yang sama ada juga persamaan, dipanggil qadrul mushtarak. Sisi persamaan antara satu alam dengan alam yang lain. Jadi macam mana kita nak lihat? Baik, di antara alam jin dengan alam malaikat. Baik, sekarang ni kita tengok ada 3 alam. Okey, fokus kita nak bezakan 3 alam ni. Pertama alam, kita nak bincang tentang alam jin, kan. So kita nak tahu hakikat alam jin ni, kita nak kena tahu apa beza dan persamaan dia dengan alam malaikat, apa beza dan persamaan alam jin dengan alam manusia, alam al-ins, alam jin, alam manusia.
Alam ins, manusia. Alam jin, jin. Malaikat, malaikat. Baik, 3 ni. Sebab apa perlu kita buat comparison? Sebab kita nak tahu bila kita tahu ketiga-tiga persamaan dan juga perbezaan, maka akan terzahirlah hakikat. Maksudnya hakikat alam jin tu. Hebat sangat ke jin ni kan? Kan dahsyat sangat ke jin ni? Menggerunkan sangat ke jin ni macam mana? So sebab itulah kita perlukan kepada perbandingan antara alam jin dengan alam yang lain. Sebab tu ini antara maslak yang ditempuh oleh para ulama bila membahaskan tentang alam jin. Selalu kita duk dengar, oh jin ni macam ni gini kan. Dia sampai dekat alam Melayu ni. Alam Melayu dia ada alam lain pula kan. Maksudnya dekat tempat kita ni, Nusantara ni, memang kita di Malaysia sendiri pun kita tahulah macam tahun 90-an kan. 90-an dulu memang kalau cerita pasal jin ni memang semua orang memang seronok lah ataupun kita kata memang laku keras. Orang panggil laku keras kan. Bila sebut sampai boleh orang buat pula buku bersiri berdialog dengan jin. Kan semua orang pakat nak tahu pasal jin ni macam mana. Baik, jadi kita buat perbandingan. Baik, antara alam jin dengan alam insan dulu. Alam jin dengan alam insan, alam manusia. So kita tahulah alam jin dia ada satu, dia punya karakteristik dia. Alam manusia dia ada karakteristik dia. Alam malaikat dia ada karakteristik dia. Baik. So kita nak tengok dari sudut persamaan antara alam jin dengan alam manusia. Apa persamaan alam jin dengan alam manusia? Persamaan yang ada disebut sisi persamaan, qadrul mushtarak. Apa maksud qadrul mushtarak? Maksudnya setiap yang wujud dia pasti akan ada sisi persamaan. Hatta sisi persamaan satu sudut pun mesti ada. Kan? Kita kata dia bukan bermaksud sama daripada segenap sudut, tetapi satu sudut je. Paling minima adalah dari sudut penamaan. Macam yang dibahaskan oleh para ulama, qadrul mushtarak antara kita dengan alam dunia dengan alam akhirat. Ada qadrul mushtarak. Contoh, kan? Sebab dalam dekat dunia adanya buah. Di syurga pun adanya buah. So dia ada, kita kata dari sudut penamaan dia tu ada qadrul mushtarak. Kan? Kemudian kita dengan Tuhan, ada tak qadrul mushtarak? Ada. Sisi kita kata persamaan dari satu sudut. Bukan bermaksud persamaan daripada segenap sudut. Maksudnya sama kita dengan Tuhan dari sudut penamaan saja. Maksudnya apa penamaan? Kita wujud, Allah wujud tak? Allah wujud. Kan? Kita wujud, Allah wujud. Tapi tak samalah hakikat dia. Hakikat dia Allah wujud. Hayyun la yamut. Hayyun Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah Ta'ala dia wujud yang azali. Wujud yang kita kata tidak didahului dengan adam, ketiadaan, dan tidak diakhiri dengan kematian. Wujud yang kita kata wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Kan? Wujud yang kita kata mutlak. Adapun manusia wujud dia tidak mutlak. Wujudnya adalah wujud yang kita kata wujud yang tidak kekal, akan mati. Allah Ta'ala la ta'khudhu sinatun wala naum. Dan la yamut, tak mati. Hidup dia tak kita kata tak ada mengantuk, tak ada tidur pun. Kita hidup ada mengantuk, ada tidur. So beza. Tapi dari sudut qadrul mushtarak ada sisi persamaan dari sudut penamaan sahaja. Penamaan. Kan? Itu contohnya. Baik, kita tak membincang tentang tu, yang tu kita bincang dalam asma' wa sifat lah kan. So dalam akidah asma' wa sifat itu ada perbahasan dia. Tapi kita nak bincang dekat sini antara makhluk dengan makhluk. Lagi jelas lah, makhluk dengan makhluk sudah tentulah ada qadrul mushtarak. Sisi persamaan. Sebab itu tidak ada yang hidup melainkan dia pasti akan ada sisi persamaan. Makhluk dengan makhluk. Contohnya macam
yang kita nak bincang sekarang, jin dengan manusia. Jadi apa qadrul mushtarak antara jin dengan manusia? Apa sisi persamaan yang berkongsi antara jin dengan manusia? Pertama sekali, min haitsul ittisaf bi sifatil aqli wal idrak. Kita sama dengan jin dari sudut sifat, sifat akal dan sifat idrak, capaian. Al-idrak maksudnya kita apa dia ataupun kita kata capaian, liputan. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan jin, dia ada akal. Manusia pun Allah Taala cipta ada akal. Manusia, jin ada idrak, dia boleh capai beberapa maklumat dengan dia punya panca indera. Manusia pun ada idrak, ada capaian yang boleh dia capai melalui panca indera dia. So sama. Itu qadrul mushtarak antara jin dengan manusia. Kita akan bincang nanti. Kita akan bincang apa dia punya perincian. Jangan risau. Jangan tergesa-gesa. Baik. Cuma kena follow betul-betul lah. Baik. Jadi persamaan kita kata dari qadrul mushtarak, sisi persamaan antara jin dengan manusia. Yang pertama sekali dari sudut sifat. Sifat berakal dan idrak, capaian. Apa dalil dia? Mudah dia dalil. Allah Ta'ala kata, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Jadi Allah jadikan tujuan penciptaan adalah untuk beribadah. Ibadah tidak mungkin akan ditaklifkan melainkan kepada yang berakal dan yang mempunyai idrak. Itu dia punya wajah istidlal. Jadi mudahlah kita nak faham. Jadi menunjukkan apa? Jin dan manusia berkongsi sifat yang sama, iaitu apa? Al-aqlu wal idrak. Akal dan juga capaian. Capaian maksudnya capaian daripada panca indera. So jin berakal lah, jin berakal. Manusia berakal lah, manusia berakal. Sebab apa? Sebab kalau jin dan manusia tidak mempunyai akal, tidak mempunyai capaian, sudah tentu Allah tak perintahkan mereka untuk beribadah. Simple kita nak faham. Baik, kemudian yang kedua, qadrul mushtarak, persamaan antara jin dengan manusia dari sudut al-qudrah ala ikhtiyari tariqil khair wa syar. Yakni kudrat, kita kata kuasa ataupun kemampuan untuk memilih jalan yang baik atau buruk. Ini persamaan yang kedua. Yang pertama tadi akal dan idrak, capaian. Yang kedua, persamaan kita dengan jin, alam manusia dengan alam jin, persamaan dia dari yang kedua, al-qudrah ala ikhtiyari tariqi syarr wal khair. Kemampuan untuk memilih jalan baik atau jalan buruk. Allah bagi sama. Apa dalil ya? Dalil yang sama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalil yang sama kita boleh pakai. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Kan? Jadi bila Allah Ta'ala perintahkan jin dan manusia untuk beribadah, ada tak pilihan yang Allah bagi? Ke Allah paksa? Allah bagi pilihan. Sebab itu dalam surah jin cakap apa? Kunna tara'iqa qidada. Kami ni ada macam-macam. Wa minna as-salihun wa minna duna dhalik. Kunna tara'iqa qidada. Jin kata kami ada yang baik, ada yang tak baik. Ada yang baik, ada yang jahat. Kami ada macam-macam jalan yang kami pilih. So menunjukkan jin pun dia ada yang baik, ada yang jahat. So itu menunjukkan adanya persamaan. Manusia pun ada yang baik, ada yang jahat. Ada yang pilih jalan yang baik, ada yang pilih yang jalan yang jahat. So jin pun sama. Allah Ta'ala bagi dia kemampuan untuk memilih sama ada jalan baik atau jalan buruk. So nampak? Itu yang kedua. Baik. Ini saja dua persamaan yang kita ada. Dari sudut kemampuan untuk memilih dan juga kemampuan untuk memilih dan juga akal dan juga idrak tadi. Yang ketiga, makan dan minum.
makan dan minum. Yang ini sifat yang kita kata berkongsi antara jin dengan manusia. Makan dan minum. So berbeza dengan malaikat. Malaikat tidak ada riwayat yang menunjukkan malaikat ni makan dan minum. Wallahu ta'ala alam. Kan? Even ketika mereka datang dalam rupa manusia pun, dalam Al-Quran, dalam kisah Nabi Ibrahim AS, ketika datangnya duyuf, tetamu, yang malaikat yang datang dalam rupa manusia yang nak singgah dekat rumah Nabi Ibrahim ataupun tempat Nabi Ibrahim, mereka singgah nak khabarkan khabar gembira tentang kelahiran Nabi Ishaq, kan. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dia buat apa? Dia bakar lembu, anak lembu, ijlin hanif, dibakar anak lembu, maksudnya nak jamu, kan. Tapi tak sentuh, malaikat tak sentuh sebab malaikat tak makan. Walaupun dia dalam rupa manusia, dia tak makan juga. Itu yang rajihnya malaikat tak makan dan minum. Itu memang berdasarkan nas, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, kan. Mereka tak makan dan tak minum. Baik, tapi jin dan manusia berkongsi pada makan dan minum. So jin dengan manusia berkongsi pada makan dan minum, kan. Okey, jin apa lagi selain makan dan minum? Makan dan minum dan menikah. Jin pun menikah juga. Jin pun menikah. Dalilnya apa? Dalilnya dalam surah Al-Kahfi ayat 50. Allah Ta'ala sebut tentang iblis. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhizunahu wa dhurriyyatahu awliya. Ayat yang selepas tu. Maksudnya iblis daripada kalangan jin. So kemudian Allah kata dia fasik kepada Tuhan. Dia memerontak, dia tidak mentaati perintah Tuhannya. Afatattakhizunahu wa dhurriyyatahu awliya. Apakah kamu tergamak menjadikan dia, iblis, dan zuriat keturunannya sebagai wali-wali, sebagai pemimpin-pemimpin kamu, sebagai pelindung-pelindung kamu. So menunjukkan jin ada zuriat keturunan. Zuriat keturunan. So dia yatanasal. Dia berkembang biak, yatanakah, menikah sesama mereka. Sebagaimana datang dalam riwayat Qatadah. Datang dalam riwayat salaf, bila mereka mentafsirkan ayat itu, mereka kata jin kama banu Adam. Jin ni macam anak Adam, yatanakahun wa yatanasalun. Mereka menikah, mereka juga berkembang biak. So kita kat situ tengok persamaan dia dari sudut tiga lah. So akal, idrak tadi, capaian, kemudian dari sudut kudrah untuk memilih sama ada jalan baik atau buruk, jin sama, kita manusia pun sama. Kemudian yang ketiga, makan, minum dan juga menikah. Makan, minum dan menikah. Berkembang biak. Juga ada pada jin, ada pada manusia. Baik. Apa yang beza kita dengan jin? Iaitulah apa? Yang pertama, yang beza antara kita dengan jin, iaitulah apa? Aslul khalq. Asal penciptaan. Iaitulah apa? Itu yang perbezaan yang paling ketara adalah asal penciptaan. Maksudnya unsur penciptaan kita dengan jin adalah berbeza sama sekali. Kita diciptakan daripada tanah, jin diciptakan daripada api. So itulah perbezaan yang paling ketara. Baik, kalau kita nak tengok balik, itu kita bolehlah cari lagi dalam Al-Quran, dalam Sunnah, apa perbezaan kita dengan jin. Kalau kita nak kumpul, ana rasa yang tiga benda tadi, persamaan tadi yang paling ketara, yang perbezaan banyak lagi kalau kita nak senaraikan perbezaan, tetapi yang ni kita nak ambil yang dia punya ru'usul aqlam, atau kita kata point dia, point penting dia. Baik, kita tengok pula perbezaan jin dengan malaikat, manusia dengan malaikat. Sudah tentulah tak sama. Maksudnya tak ada, dari sudut persamaan ulama bahas lah. Malaikat ditaklifkan, diperintahkan, kemudian jin dan manusia pun diperintahkan untuk beribadat. Cuma malaikat tidak diberikan, kita kata tidak diberikan sifat seperti jin dengan manusia lah, ataupun karakteristik dia berbeza lah.
Antaranya malaikat dia, Allah Ta'ala jadikan karakteristik dia adalah yang taat. Dia tak ada, kita boleh kata dia tak ada pilihan untuk memilih jalan buruk atau jalan jahat, sebab dia memang Allah Taala jadikan apa, la ya'suna ma amarallahu bihi wa hum wa yaf'aluna ma yu'marun. So dia tak bermaksiat terhadap apa yang diperintahkan kepadanya, dan dia melakukan apa yang Allah perintahkan. Jadi malaikat dia lain kan. Kemudian satu lagi dari sudut unsur penciptaan, malaikat daripada cahaya. So kita dah bincangkan sebelum ni kan, manusia daripada tanah, jin daripada api. So beza. Lagi apa lagi? Malaikat tak makan, tak minum. Jin dengan manusia makan dan minum. Apa lagi? Okey, ada qadrul mushtarak antara jin dengan malaikat. Maksudnya dari sudut apa? Dari sudut kedua-duanya manusia tak nampak. Okey. Itu ada persamaan antara jin dengan manusia. Jin dengan malaikat. Jin dengan malaikat, persamaan dia lagi, jin boleh berubah menjadi kita kata berubah kepada bentuk-bentuk ataupun kepada binatang ataupun kepada manusia. Jin boleh. Allah Ta'ala bagi dia keupayaan. Malaikat pun boleh. Malaikat boleh menyerupai menjadi manusia. Menyerupai kita kata rupa yang bukan rupa asal dia. Dalil dia sangat banyak lah. Malaikat datang dalam rupa manusia. So jin pun boleh tak? Jin pun boleh. Dengan izin Allah dia pun boleh. Sebab kita tengok dalam riwayat sangat banyak lah macam bagaimana jin menyerupai dalam rupa-rupa yang tertentu. Baik. Jadi itu kalau kita tengok antara persamaan dengan perbezaan antara jin, manusia dan juga malaikat. Baik. Dinamakan jin. Itu secara umumnya lah kita boleh nampak. Dinamakan jin, kita dah sebut sebelum ni kenapa dinamakan jin? Kerana apa? Summu jinnan lijtinanihim ay astatirihim anil uyun. Dinamakan jin kerana jin ini tidak boleh dilihat dengan pandangan mata. Ijtinanuhum, jin maksudnya ijtinan, ay astatirihim, maksudnya dia terlindung daripada pandangan manusia. Apa dalilnya? Dalil dalam surah Al-A'raf ayat 27. Allah Ta'ala kata apa? Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dia, sesungguhnya dia, yakni jin, iblis, jin, melihat kamu. Wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Daripada arah yang kamu tak dapat melihatnya. Dia dapat melihat kamu, kamu tak dapat melihatnya. Sebab itu dinamakan jin dengan jin. Baik. Kemudian asal usul jin. Jadi kita dah bincang sebelum ni hadis dan ayat-ayat Al-Quran. So kita ulang balik yang asal usul jin ni supaya kita, bila kita ulang kita teguhlah kan. Baik. Jadi macam biasalah, jin Allah Ta'ala bagi tahu dekat kita dia diciptakan daripada api. Allah Ta'ala kata wal janna khalaqnahu min qabli min nari samum. Wal janna khalaqnahu min qabl min nari samum. Jin yang kami ciptakannya sebelum penciptaan manusia daripada neraka as-samum. Surah Al-Hijr ayat 27. Dalam surah Ar-Rahman ayat 15. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Jin dicipta daripada apa? Api yang menyala ataupun daripada lidah api. Ataupun kita kata lisan api. Baik. Ibnu Abbas sebutkan apa? Marijin min nar tarful lahab. Baik. Ada juga yang mengatakan antaranya Ibnu Abbas, Ikrimah, Mujahid, Al-Hasan, Al-Basri dan selainnya, api yang paling pure. Ahsanuhu wa khalisuhu, api apa maksudnya, inti api tu paling baik, yang maksudnya memang api pure lah kan. Imam An-Nawawi kata dalam syarah ala Sahih Muslim, al-marijul lahbi al-mukhtalitu bisawadin nar. Maksudnya bara api dicipta daripada nyalaan api yang bercampur dengan hitamnya api. Maksudnya neraka hitam. Maksudnya yang bercampur dengan api yang hitam. Wallahu ta'ala a'lam. Baik.
Jadi hadis yang kita bacakan pun hadis Aisyah radhiyallahu anha sebelum ni, dalam yang kita baca dalam muqaddimah mukhtasar kita tu, khuliqa khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal janna min nar wa khuliqa adam mimma usifa lakum. Diciptakan malaikat daripada cahaya, diciptakan jin daripada api, dan Adam diciptakan sebagaimana yang disifatkan kepada kamu dalam Al-Quran. Baik. Jadi yang berikutnya adalah bila jin diciptakan, mata khuliqu. Bila jin diciptakan? Kita dah sebut sebelum ni dalam surah Al-Hijr ayat 26 hingga 27 menaskan maksudnya jin dicipta sebelum malaikat, sebelum manusia. Malaikat dicipta dulu kan, malaikat first. So kita tengok susunan Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah ni memang itulah susunan penciptaan. So malaikat first makhluk, kemudian jin, kemudian manusia. Kan? Baik. Kemudian kita nak tengok nama-nama jin. Nama-nama jin dalam bahasa Arab. Maksudnya apa yang disebutkan oleh orang Arab berkenaan dengan nama jin. Baik, ini disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah. Dia kata di sisi lisanul Arab, di sisi orang Arab, jin ini ada 5 itlaq, ada 5 penamaan. Baik, disebutkan fa iza dzakarul jinna khalisan qalu jinni. Bila jin itu adalah jin yang betul-betul khalis, jin yang pure jin, maka disebut jinni. Kalau jin tu memang betul-betul jin yang maksudnya dia jin yang asal, jinni. Yang kedua, fa idza aradu annahu mimma yaskunu ma'an nas qalu amiru wal jam'u ammar. Ummar ataupun ummar. Baik, kalau mereka merujuk kepada jin yang menetap bersama manusia, yang tinggal bersama manusia, yaskunu ma'an nas, jin yang duduk dengan manusia, maka dinamakan amir ataupun ummar. Jin maksudnya jin amir, maksudnya jin yang duduk bersama dengan manusia, ummar. Yang sama ada mereka duduk dengan manusia ni, maksudnya mereka yang jin yang berada yang duduk di rumah-rumah yang kosong ataupun rumah-rumah yang ada katil yang kosong. Katil yang tak diduduki, tu disebutkan dalam riwayat, maksudnya ada jin yang akan duduk kat situ, ataupun rumah yang kosong lah kan. Baik, ataupun jin yang berada bersama dengan manusia, jin yang hidup bersama dengan manusia, yang jadi pendamping manusia, yang manusia yang khidmat untuk dia, bomoh ke, ahli sihir ke, boleh jadi kan, termasuklah amir atau ummah. Maksudnya jin ni ada yang jin yang duduk dengan manusia ni, ada yang duduk dekat rumah-rumah kosong, ada yang duduk dengan manusia, bersama dengan manusia. Baik, yang ketiga, fa in kana mimma yu'radu lis-sibyan qalu arwah. Ini orang Arab lah, orang Arab cakap. Kalau mereka lihat ataupun jin yang mengganggu kanak-kanak, maka mereka mengitlakkan dengan nama arwah, roh. Kenapa? Wallahu a'lam. Ini orang Arab sebut. Orang Arab, dan juga disebutkan juga di kalangan ahlul kalam ada sebut benda ni. Tapi wallahu taala alam, arwah. Disebut arwah. Mungkin daripada situlah orang kita panggil apa? Roh jahat. Roh. Mungkin daripada situ jugalah orang Melayu kita ni, kalau anak baru lahir, dia akan apa? Buat upacara pelepas. Dia akan buat. Masih ada lagi yang buat kan. Tapi sekarang ni kurang lah kot. Orang dah makin cerdik kan. Orang makin, ataupun orang bukan cerdik pun, kadang-kadang orang malas kan. Nak ikut budaya tu. Tapi benda tu adalah, kita kata ada elemen kesyirikan lah. Kerana dia menganggap maksudnya dia buat ritual-ritual yang maksudnya kononnya nak menghalau roh-roh jahat daripada baby tu. Itu semua adalah benda yang jahiliyah, benda yang kita kata yang tidak ada dasarnya dalam agama.
Sebab tu mereka buatkan upacara tu, mereka letakkan di dalam pinggan benang, kemudian diletakkan benang macam benang yang tebal, kemudian diletakkan duit shilling 5 sen, kemudian diletakkan lada hitam, biji lada hitam tu, kemudian diletakkan paku, kemudian diletakkan dekat dalam rumah. Kalau anak baru lahir tu dia letak dekat bawah tingkap ataupun dekat langsir dekat. Kemudian hari yang keberapa, seminggu atau berapa hari, 40 hari kot, tak tahu berapa hari, bergantunglah pada sejauh mana keadaan yang diijtihadkan oleh dukun ataupun bomoh tu. Selalunya yang melakukan ni adalah bomoh-bomoh yang bomoh urut. Bomoh urut. Kan lepas orang bersalin kan, dia pantang kan, dia akan cari orang perempuan yang baru lepas bersalin ni, pantang-pantang ni. Dia datang, mula-mula dia datang bukan nak bagi tahu benda-benda khurafat tu, dia kata nak mengurut lah. Tapi dia ada package sekali lah. Dia ada package dia syirik package syirik tu. Package dia buat upacara pelepas tu. Jadi ini semua adalah benda yang syirik. Benda yang kita kata benda yang sebab apa syirik? Sebab dia telah beranggapan bahawasanya ada sesuatu yang boleh memudaratkan selain Allah. Maksudnya dia percaya bahawasanya ada sesuatu yang boleh memudaratkan selain Allah, yang boleh mengganggu dengan dia meletakkan penyerahan ataupun meletakkan tawakal dan juga al-khauf, ketakutan itu kepada benda tersebut. So dialihkan. So dengan adanya mantra-mantra yang tertentu yang memuji, sudah tentulah ada mantra-mantra yang tertentu yang memuji selain Allah. Dan itu adalah perkara yang kita kata kenapa dia jadi syirik lah, kerana dia telah mengalihkan satu yang sepatutnya dihalalkan kepada Allah semata-mata, ditujukan kepada Allah semata-mata, kepada selain Allah. Adanya doa kepada selain Allah. So sebab tu dia ada package tu. Sebab tu dia, kita kata syirik ni dia macam-macam jenis kan. Macam-macam rupa kan. So bila benda tu dia diiktikadkan, maka dia jelaslah syirik lah, syirik. Maksudnya lebih-lebih lagi kalau dia iktikad bahawasanya memang roh-roh tu dapat mengganggu anak tu dan sebagainya, kemudian perlu dilakukan ritual yang demikian tu untuk menolak kemudaratan tersebut, maka itu iktikad itu memang kita kata telah jatuh dalam syirik akbar. Perbuatan tu pun adalah perbuatan syirik. Kalau kita kata syirik akbar. Baik, kalau dia buat-buat saja hanya dikata budaya adat, maka syirik juga. Kita kata dia tetap melakukan perkara syirik. Dia tetap melakukan perkara syirik. Dia tak, kita kata dia tak terlepas daripada dosa syirik, wal'iyadu billah. Jadi itu antara kebiasaan masyarakat dulu kan. Sebab tu dikatakan arwah tu kan, kalau ganggu budak-budak dia arwah. Arwah ni bukan arwah orang mati, dia roh orang mati, ataupun roh nenek moyang ke, roh jin ke, roh jahat ke. Situlah iktikad dia kan. Dia macam-macam lah, ada lagi yang iktikad yang batil ni masih lagi ada di mungkinlah di pedalaman, bahkan di bandar-bandar pun masih ada lagi yang mungkin percaya benda-benda macam ni kan. Baik, jadi itu yang ketiga. Yang keempat, disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar, fa in khabutha wa ta'arrada qalu syaitan. Baik, bila jin tu adalah jin yang jahat dan juga jin yang suka melawan ataupun yang menentang, dinamakan syaitan. Dinamakan syaitan. So itu istilah dia lah, syaitan, jin yang jahat. Ini pakaikan oleh orang Arab. Syaitan merujuk kepada jin yang jahat. Tapi kita istilah yang lebih umum, syaitan ni termasuk manusia lah. Sebab tu Allah kata dalam surah An-Nas, minal jinnati wan nas kan. Yang maksudnya syaitan ni ada di kalangan jin, ada di kalangan manusia. Syaitan daripada perkataan syatana ay ba'uda anil haq, yang jauh daripada kebenaran, yang jauh daripada jalan yang lurus, yang jauh daripada ketaatan. Maka semua yang jauh daripada ketaatan disebut sebagai syaitan. Yang dekat dengan kejahatan, maka dia syaitan. Baik. Yang kelima, fa in zada amruhu ala dhalika wa qawiya amruhu qalu ifrit.
bila jin itu dia bertambah jahat, sangat-sangat jahat, bukan setakat jahat yang biasa-biasa, jahat sangat-sangat, ataupun yang lagi kuat kejahatan dia, maka dinamakan ifrit. Itu 5 itlaqat. 5 istilah yang diitlakkan oleh sebahagian orang Arab dan juga di kalangan sebahagian mutakallimin atau ahlul kalam berkenaan dengan jin. Sejauh mana kebenarannya kita akan tengoklah nanti kan. Dari sudut penamaan tu memanglah berbeza-beza kan. So macam kita orang panggil hantu. Hantu ni wujud ke tak? Baik, kita kena tanyalah kalau dia maksudkan hantu tu adalah roh orang mati, roh orang kena bunuh, roh orang kena bunuh tak tenteram, berlega-lega ataupun merayau-rayau, maka itu batil kerana roh orang yang mati tidak akan kembali kan. Maksudnya kalau dimaksudkan hantu tu dengan roh orang mati yang berkeliaran, yang tak tenteram ke apa benda, itu semua batil, tak betul. Baik. Kalau dimaksudkan hantu itu adalah jin dan jin syaitan, jin di kalangan jin dan syaitan, di kalangan jin yang menyerupai menjadi rupa-rupa yang tertentu, maka itu kita kata wujudlah. Kita wajib beriman benda gaib. Tapi masalahnya orang kita dia tak boleh beza. Sebut hantu, dia faham macam tadilah. Orang tu kalau kena bunuh, kemudian roh dia pun berkeliaran, kemudian roh dia nak balas dendam, semua tu karut, semua tu tak wujud. Hantu macam tu tak wujud lah. Kalau hantu dimaksudkan dengan jin dan syaitan, itu wujud. Sebab apa? Sebab Quran dengan hadis, Quran dengan sunnah isbatkan kewujudan jin. Dia boleh menyerupai jadi benda yang pelik-pelik ke, menyerupai jadi ular ke, kucing ke, boleh menyerupai jadi benda muka yang menghodohkan ke, yang menggerunkan ke, dia boleh mengganggu manusia. Tetapi tak ada lah sampai kita kata dia boleh ganggu manusia tu sampai macam tengok dalam cerita-cerita filem yang dibuat yang karut-marut tu, semua tu bohong belaka. Tak boleh, haram untuk kita menyebarkan pembohongan di atas nama jin dan syaitan. Sampai jin pun pening, kita duk tipu atas nama dia. Kan hari tu yang waktu baru ni yang waktu orang buang sampah merata-rata kan. Lepas tu bila kantoi, bila orang tangkap gambar dia buang sampah merata-rata, disalahkan jin. Na'udzubillah, nasallallahu al-afiyah. Ada ke disalahkan jin, dia kata dia buang saka kan. Jin juga jadi mangsa. Semua benda kita ni orang Melayu ni kadang-kadang kita ni banyak menzalimi jin. Kadang-kadang jin tak sejahat yang kita faham pun. Kerana jin ni makhluk Allah juga kan. Kalau dia jahat-jahatlah, jahat juga macam kita. Macam manusia juga jahat kan. Ada yang baik, ada yang jahat. Tapi kenapa kita nak kena semua benda kita nak salah jin? Sikit-sikit, sakit sikit salah jin. Sakit perut sikit, jin salah. Even buang sampah merata-rata pun nak salah jin. Apalah punya manusia ni. Sebab tu kita kata berapa banyak jin yang terzalimi disebabkan kita menuduh apa yang mereka tak buat. Kita jahil, kita tak tahu. Tetapi yang nipu orang tu adalah syaitan di kalangan jin tu sendiri. Bomoh, dukun, pawang, yang ni kaki bohong ni. Yang ni yang kita kata pembohong-pembohong, dajjalun, kazzabun yang tersebar dalam masyarakat, termasuklah yang bawa nama ustaz ke, perawat Islam ke. Kalau dia jenis yang bawa percaya kepada khabar jin ini, maka kita berhati-hati dan kita jangan dengarlah. Tahulah kelentong. Istilah dia sekarang orang panggil uskun dengan usmoh. Ustaz dukun, ustaz bomoh. Dan dia duk cerita pasal jin dia. Nak bagi orang takut dekat jin dia. Sedangkan dalam Al-Quran kita buka surah Al-Jin tu, cerita pasal jin beriman. Cerita pasal jin yang dengar Al-Quran. Jin yang dengar dakwah Nabi SAW. Kan? Jin yang kita kata apa? Yang ditakutkan Allah. Jin Muslim. Jin Islam. Tapi ada pula lah orang yang mendakwa pula dia bersahabat dengan jin Islam. Tu tak. Dakwaan-dakwaan ni banyaklah kan. Dakwaan-dakwaan ni kita tak boleh percayalah. Dia macam sekarang ni. Sekarang ni kita nak terima maklumat, kita kena hati-hati, betul tak? Berita palsu banyak, fake news banyak.
Orang ni sebar berita ni. Belum apa-apa lagi, kerajaan tak keluar kenyataan lagi, dah keluar. Berita palsu, dah keluar pengumuman palsu, pengumuman ni, berita palsu ni, fake news. Sampai susah. Kebanyakan orang yang jahil, dia tak boleh nak tapih. Dia tengok, ada ni, ada WhatsApp punya mesej ni, betul lah. Macam itulah juga kita dengan khabar-khabar berkenaan dengan jin ni. Kita kena hati-hati. Sebab banyaknya fake. Banyaknya buat-buat. Orang ni buat, orang tu buat cerita. Supaya apa? Supaya ada kepentingan. Nak bagi laku, orang panggil dia sebagai perawat, orang nak bagi nampak dia hebat, nak bagi dia nampak power, nak bagi dia nampak, oh dia hebatlah ustaz ni, boleh bercakap dengan jin, hebatlah. Itu semua tu ada elemen-elemen penipuan. Walaupun ada, mungkin ada dalam 100 tu ada satu yang betul, tapi still kita tak boleh nak pastikan benda tu betul sebab benda gaib. Kan, kalau hadis palsu pun ramai orang tak boleh nak beza. Kalau sijil palsu pun ramai orang tertipu. Sijil palsu ramai orang tertipu. Scammer ramai orang boleh tertipu. Bayangkan jin yang menipu sudah tentulah lebih dahsyat penipuan dia. Lebih kita kata lebih ialah orang yang kena tipu ni memang orang yang kita kata yang jauh daripada syariat. Ataupun orang yang kena talbis iblis. Yang kena belitan. Dia dah kena belit dah. Tak kira lah kan. Tak kira lah orang agama ke apa. Kalau dia kena belit lah. Tak ada yang boleh selamatkan dia melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita jangan percaya sangat. Bahkan jangan percayalah. Sebab kesian kat jin kan. Sakit sikit salah jin. Sakit sikit salah jin. Ya, memanglah mereka ada Allah Taala bagi keupayaan mereka boleh dalam situasi tertentu mereka boleh memudaratkan kita dalam tetapi bukanlah maksudnya tu dia boleh memudaratkan kita ni maksudnya sampai tahap kita kena takut dekat dia, kita kena maksudnya kita sampai kena obses untuk cari untuk tahu tentang dia ni nak kena tak. Nabi SAW tak pernah ajar macam tu. Nabi SAW ajar kita supaya protect diri kita dengan zikir-zikir, dengan ayat Al-Quran, dengan ketaatan, dengan bacaan Al-Quran, dengan zikir-zikir yang sahih yang Nabi SAW ajar. Semuanya dalam bentuk kita kata protektif, bentuk defensif. Kita bukan ofensif. Kita tak boleh menyerang jin. Kita tak boleh menyerang jin sebab kita dalam situasi innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Kita tak boleh tengok mereka. Sebab bila kita tak boleh tengok mereka, kita dalam situasi ofensif ke defensif? Defensif. Kita mempertahankan diri kita. Maksudnya dengan kita melazimi zikir-zikir ayat-ayat Al-Quran. Bukannya kita duduk kalut cari jin, kita nak serang jin ke, nak bakar jin ke, salah. Itu tak. Kita kata tabiat dia adalah tabiat yang jauh daripada tabiat kebenaran. Baik. Kemudian kita nak tengok asnaful jin. Apa maksud asnaful jin? Asnaf al-jin. So kita selalu dengar asnaf zakat kan. Asnaf ni jamak kepada sinfun. Sinfun maksudnya jenis lah, jenis. Ataupun pembahagian. Jenis-jenis jin. So jin ni dalam hadis yang diriwayatkan oleh ataupun yang disebutkan di dalam Sahih Al-Jami' dan juga diriwayatkan oleh At-Tabrani Al-Hakim, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan juga Al-Munziri. Baik, Nabi SAW sebutkan al-jinnu thalathatu asnaf. Jin ada 3 jenis. Fasinfun yatiru fil hawa. Pertama, jenis yang dia boleh terbang di atas udara. Dia boleh terbang. Fasinfun yatiru fil hawa, Nabi kata. So dia boleh terbang. Macam mana dia terbang? Wallahu ta'ala a'lam. Yang tu Nabi tak bagi tahu. Dia boleh terbang. Yang kedua, wasinfun hayat wa kilab. Yang kedua, jenis jin yang dia datang dalam rupa ataupun dia memang Allah Ta'ala ciptakan dia dalam rupa ular dan juga anjing. Ular dan anjing. Maksudnya dia jenis binatang. Ada tak binatang di kalangan jin? Ada. Dalilnya dalam hadis yang lain Nabi SAW bagi tahu jin ni dia ada binatang di sendiri. Dia macam kita lah, ada binatang ternakan, dia pun ada binatang. So antara binatang yang Allah Ta'ala ciptakan untuk jin ni ular dan juga anjing.
Ular dan juga anjing. Yang lain-lain wallahu a'lam. Nabi bagi tahu ular dengan anjing dalam satu hadis ni. Kita akan tengok nanti. Baik. Wasinfun yahulluna wa yud'inun atau yahullun wa yud'inun. Kemudian jenis yang ketiga iaitulah jenis yang dia duduk bersama dengan manusia. Yang menetap dan duduk bersama dengan manusia. Duduk dengan manusia. Duduk dengan kita tak sedarlah. Itu yang disebut qarin. Atau duduk di penempatan-penempatan manusia dia ada. So itu kita kata 3 jenis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Al-Hakim, Al-Baihaqi dalam rupa disebut Al-Baihaqi dalam Al-Asma' wa Sifat dengan sanad yang sahih. Dengan sanad yang sahih. So ada 3 tu. Baik. Baik. Mesti ada soalan ni. Kita tengok soalan kejap. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Betul ke ada jin nama Ummu Sibyan yang kacau baby? Wallahu a'lam. Ummu Sibyan ni tak silap, tak sahih lah. Yang kacau baby ni yang disebut Ummu Sibyan ni wallahu a'lam. Tetapi asal jin atau syaitan yang mengganggu anak kecil ni, budak-budak kecil ni, baby memang asalnya adalah antaranya hadis-hadis yang sahih yang sebutkan tentang apa? Tentang setiap anak yang baru lahir maka akan ada syaitan yang akan ganggu. Kemudian Nabi bagi tahu kecuali siapa? Maryam dan juga Isa ibnu Maryam. Kecuali Maryam dengan anaknya Nabi Isa. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala mustajabkan nazar dan doa ibu kepada Maryam yang inni u'izuka wa zurriyataka minasyaitanir rajim. Macam mana wa idh qalat imra'ati Imran inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni fa anta sami. Falamma wada'aha qala rabbi inni wada'tuha unsa inni nadartu laka mimma ma fi batni muharraran fataqabbal minni fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbata nabatan hasanan wa qala tatruka inni u'idzuha wa zurriyataha bika wa zurriyataha minasy syaithanir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin, kan? So mak kepada Maryam, yakni Imra'atu Imran, isteri Imran, dia bernazar, kan? Dia bernazar, dia kata aku meminta perlindungan kepadamu, kepada Allah, daripada apa, terhadap anak ini dan zuriat keturunannya daripada syaitan yang direjam. Siapa anak ini? Anak ini itu Maryam. Zuriat keturunannya iaitulah Isa, Nabi Isa. Minasyaitan daripada syaitan direjam. Sebab itu datang dalam riwayat antara anak yang tak diganggu oleh syaitan ketika lahir iaitulah apa? Maryam dan anak dia, Nabi Isa alaihissalam, Isa ibnu Maryam. So maksudnya itu menunjukkan adanya syaitan yang mengganggu ketika anak kecil. So asal dia ada, cuma nama dia Ummu Sibyan tu wallahu alam. Wallahu alam. Ana tak hadir maklumat berkenaan dengan nama Ummu Sibyan ni. Wallahu alam. Tak silap ana memang Ummu Sibyan ni tak ada lah nama Ummu Sibyan tu. Kalau ada pun mungkin riwayatnya lemah lah, tapi asal dia yang kacau baby ada. Syaitan yang memang kerja. Jadi sebab kita kena faham juga asal yang lain juga. Hadis yang kita bacakan sebelum ni, hadis tentang iblis meletakkan inna iblisa wada'a arsyahu 'alal ma' atau 'alal bahri. Iblis dia meletakkan arasnya, sehingga sananya di atas lautan. Kemudian dia mengutuskan saraya, itulah tentera-tentera dia, untuk menimbulkan fitnah kepada manusia. So fitnah ni banyak, antaranya mengganggu anak-anak kecil. So asal dia ada. Cuma nama dia Ummu Sibyan ke Ummu apa ke, wallahu taala a'lam. Baik, itu kita kena faham. Sebab itu disyariatkan kita untuk membaca isti'adzah kepada anak-anak kecil.
u'idzuki atau u'idzu, macam Nabi SAW bacakan kepada Hasan dengan Husain, u'idzukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah, wa min ainin lammah, wa min kulli syaitanin wa hammah. Datang dalam riwayat yang sahih. So kita diperintahkan untuk membaca doa perlindungan untuk anak kecil. So Nabi SAW sebut baca tu dekat Hasan dan Husain. Kemudian Nabi kata kana Ibrahim yu'awwidhu bihima Ismail wa Ishaq. Adalah Nabi Ibrahim, dia membacakan isti'adzah itu kepada dua anaknya, iaitulah Ismail dengan Ishaq. So Nabi Ibrahim pun amalkan benda yang sama. Maksudnya kita bacakan kepada anak kita yang masih kecil tu u'izuka ataupun u'izuki. Sebab dia kecil lagi, dia tak boleh baca. Dia panggil isti'adzah untuk anak kecil. So kita tengok anak kecil kita, anak-anak budak-budak kecil ni, dia tak reti baca lagi, dia kecil kan. So macam mana kita nak tahsin, kita nak perisaikan diri dia dengan zikir, antaranya dengan kita bacakan untuk dia. Antaranya datang dalam lafaz dalam hadis yang sahih dalam Sunan Tirmizi ataupun Sunan Abi Daud atau Musnad Imam Ahmad, dengan datang dalam lafaz u'idzu bi kalimatillah tamma, u'idzukuma bi kalimatillah. Baik, ana check dia punya lafaz. Sekejap. Nanti ana akan share dekat chat ni. Lafaz dia kita nak pastikan. Dalam Sunan Abi Daud, Sunan Jami' At-Tirmizi, Ibnu Majah dan juga Musnad Ahmad. Sunan Abi Daud disebutkan apa? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas, hadis Ibnu Abbas. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'awwidhul Hasana wal Husain. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ta'awudz, yakni membaca isti'adzah untuk Hasan dan Husain. So maksudnya yang baca adalah bapa atau ibu ataupun datuk, nenek, bapa saudara ke mak saudara ke, tak kira lah, yang atas lah kan. Bacakan untuk baby ataupun anak kecil. Tapi dalam hadis ni Nabi baca dekat Hasan dengan Husain yang waktu tu masih kecil. So Hasan dan Husain tak boleh baca lagi lah waktu kecil lagi kan. So Nabi baca u'idzukuma. Jadi aku meminta perlindungan untuk kamu berdua. U'idzukuma. Dimintakan perlindungan kepada kamu berdua, untuk kamu berdua, yakni Hasan dengan Husain. Bi kalimatillahi tammah. So kalau kita baca untuk kita, a'udzubika kan? A'udzubika. Kalau kita bacakan untuk orang, untuk budak, u'idzuka. Kalau seorang, u'idzuka. Kalau lelaki, budak lelaki, u'idzuka. Kalau perempuan, u'idzuki. Dhamir anti. U'idzuki. Boleh tak untuk orang tua? Kalau orang tua tu dia dah tak boleh nak baca, dia dah apa ke, kan? Dia dah nyanyuk ke apa ke, ataupun dia tak boleh baca sendiri, boleh kita baca, tolong bacakan dia, u'idzuki. Tapi asalnya dia pada anak-anak lah, anak kecil. U'idzuki perempuan, u'idzuka lelaki. Kalau dua, kalau anak kembar ke, macam Hasan dan Husain tak kembar tapi dia orang kecil sama-sama kan. U'idzukuma. U'idzukuma. Kalau ramai, u'idzukum. Kalau anak ramai, u'idzukum. U'idzukuma bi kalimatillahi tammah. So aku memohon perlindungan untuk kamu, untuk engkau budak kecil ni, untuk kamu berdua atau untuk kamu semua. So ini lafaz, asalnya lafaz untuk Hasan dan Husain Nabi baca. Sebab tu dia datang u'idzukumah. Bi kalimatillahi tammati, dengan kalimat Allah. Aku memohon perlindungan dengan kalimat Allah. Kerana dia adalah sifat Allah kan. Min kalimatillahi tammah, yang maha sempurna, yang sempurna. Yang maha sempurna, yang sempurna. Min kulli syaitanin wa hammah, daripada setiap syaitan dan juga daripada setiap wa hammah, maksudnya racun. Hammah ni maksudnya binatang yang mempunyai
sengat ataupun binatang yang berbisa. Min kulli syaitanin, syaitan, min kulli syaitanin, minta perlindungan kepadamu ya Allah daripada setiap syaitan. Syaitan di kalangan manusia ke di kalangan jin, termasuk umum. Ustaz, ada ke syaitan di kalangan manusia? Ada. Tu yang orang jahat-jahat yang duk colek anak tu, dia syaitan lah tu. Syaitan di kalangan manusia. Siapa lagi? Orang-orang yang pedofilia. Syaitan lah tu. Jangan ingat syaitan ni datang dalam rupa yang jahat, datang dalam ni syaitan yang bagi budak-budak gula-gula, lepas tu colek budak tu, kemudian pedofilia contohnya, yang buat benda yang terkutuk kepada budak-budak. Ini semua syaitan. Syaitan. Syaitan di kalangan manusia. Minta lindung. Kita minta lindung. U'izukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah. Min kulli syaitan, kita minta lindung daripada syaitan di kalangan jin yang kita tak nampak. Dan juga syaitan di kalangan manusia yang kita nampak tapi kita tak sedar. Sebab itu hati-hati bila kita share gambar anak-anak kecil ni di media sosial ke. So kita jangan terlampau seronok bila kita share gambar anak-anak kita. Anak saudara ke, cucu kita ke. So kita simpan gambar tu. Simpan dalam simpanan kita. Jangan kita sebarkan. Sebab apa? Kita tak tahu mata-mata yang jahat. Sebab itu dalam hadis ni disebutkan wa min kulli ainin lammah. Dan aku berlindung juga kepadamu ya Allah untuk budak ini, untuk kedua budak ini ke, untuk semua budak ini ke, untuk satu budak ni. Wa min kulli ainin lammah. Daripada setiap mata yang hasad ke, yang boleh menyebabkan sakit ke, yang ada hasad ke, yang takjub ke, yang kagum ke, yang boleh menyebabkan kesakitan. Min kulli ainin lammah. Baik. Ada share dia punya hadis ni, dia punya lafaz ni. Baik. Nanti dia akan ada kat situ. Min kulli u'idzukum bikalimatillah atau u'idzuka bikalimatillah tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Ya. Dah, pandangan mata yang jahat. Aku berlindung kepada Allah untukmu berdua. Okey. Anda boleh share ke? Anda boleh kat sini boleh. U'izukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Aku berlindung kepada Allah untukmu berdua. So kalau anak kita ada dua, untukmu berdua lah. Kalau anak kita seorang je, untukmu. U'izuka kalau lelaki, u'izuki kalau perempuan. Kalau ramai, u'izukum. Kalau ramai anak kita kecil-kecil lagi, u'izukum. Dengan kalimat Allah, kalimatillahi tammah yang maha sempurna. Min kulli syaitanin wa hammah, daripada segala syaitan. Syaitan ni manusia pun, syaitan pun ada di kalangan manusia. Syaitan di kalangan jin yang kita tak nampak. Wa min kulli ainin lammah, daripada setiap pandangan mata yang jahat ataupun yang hasad yang boleh menyebabkan keburukan. So ini yang menyebabkan banyak kalau kita tengok kes-kes yang pelik-pelik ni disebabkan kadang-kadang oleh pandangan mata yang jahat. Begitulah juga anak-anak kita. Maksudnya kalau kita tak jaga mereka, kita tak jaga, kita sebarkan gambar-gambar mereka di internet sekarang ni, memang bahayalah, tak boleh percaya. Tak boleh dipercayai. So kita kena hati-hatilah. Kadang-kadang mungkin kita tak perasan, kita tak sengaja ke apa kan. Kadang-kadang macam selalunya kalau mengajar tu macam yalah kita kena selalu beringatlah. Biarlah kita ambil langkah preventif, kita daripada kita ialah kita membawa ataupun membuka pintu-pintu yang boleh mendatangkan kerosakan kepada anak kita, kepada cucu kita ke kan. Baik, hadis ni diriwayatkan oleh Imam Abu Daud
dalam Tirmizi, Ibnu Majah dan juga Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Baik, kalau tengok balik lafaz yang anda sebut tadi tu, dia ada perincian ataupun lafaz dia yang lengkap. Yang ni yang lengkap lah, doa yang lengkap yang ni. Lafaz yang lengkap, yang maksudnya lengkap, yang bukan doa. Nabi kata apa? Kana abukum yu'awwidhu bihima Ismail wa Ishaq. Adalah bapa kamu yakni Nabi Ibrahim, membaca doa ini, isti'adzah ini kepada Ismail dan juga Ishaq ketika mereka kecil. Dah besar macam mana? Dah besar, suruh dia orang baca sendirilah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang tu. Ajarkan mereka, maksudnya dah 6 tahun, 5 tahun dah boleh ajar, kita ajarkan sikit, 4 tahun, 3 tahun, ajar sikit-sikit tak apa. Tapi budak-budak dia lupa kan. So kita bacakan untuk mereka. Baik. Sebab tu Imam Abu Daud letakkan hadis ini dalam bab fil Quran. Kenapa? Kerana menunjukkan, kata Imam Abu Daud, hadza dalilun ala anna al-Quran laysa bimakhluq. Ini dalil menunjukkan Al-Quran bukan makhluk. Sebab apa? Sebab Nabi minta perlindungan kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Maksudnya kalimat Allah, kalamullah, Al-Quran. Al-Quran bukan makhluk lah. Sebab kalau Al-Quran makhluk, tak bolehlah kita minta lindung dengan kalimat Allah. So itu fiqh yang diistimbat oleh Imam Abu Daud dalam sunannya. Baik. Jadi itu doa yang kita kena bacalah. So ini cukup. Cukup kita prevent, kita baca. Berbanding dengan kita pakai tangkal, ada orang dia letak tangkal apa benda lah, letak kat anak dia tu, letak gelang hitam lah, dia letak macam-macam lah, ada yang letak gunting lah dekat bawah ni, bantal, garut. Itu semua tak dapat kita kata memberi apa-apa faedah. Bahkan boleh menyebabkan akidah kita menyeleweng, tergelincir jauh. Wallahul musta'an. Baik. Salam Ustaz, apa hukum tengok cerita-cerita hantu jin macam movie Munafik? Jazakallah khair. Dan cerita-cerita magic macam Harry Potter, apa hukum? Baik. Jadi sebagai seorang Islam, kita kata Nabi SAW sebut apa? Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk daripada kebaikan seorang Muslim adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat, yang tidak memberi manfaat kepada dunia dan akhiratnya. Sudah tentulah cerita-cerita hantu, jin, movie yang ada cerita jin hantu yang mengagungkan hantu, menakutkan kita, memberikan rasa takut kepada jin dan hantu, syaitan, apa benda semua ni. Tak kira lah hantu tu maksudkan hantu apa benda pun, jin dan syaitan semua ni, Harry Potter ke tak Harry Potter ke apa benda ke, maka kita kata dia adalah perkara yang sia-sia. Perkara yang kita kata perkara yang sia-sia. Dan adalah haram bila kita melihat benda tu, bila kita dah tahu benda tu adalah benda yang kufur, benda yang syirik, benda yang kita, maksudnya afallahu amma salaf, kalau kita dah tengok dulu, tak payah tengok dah lah kan. Buat apa nak tengok. Maksudnya benda-benda macam ni, movie, filem macam ni, inilah yang menyebabkan betapa ramainya orang takut dengan jin, dengan hantu. Sebab tu kita jangan sokong industri yang macam ni. Industri yang menyebabkan orang takut dengan hantu, jangan sokong. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Bantu-membantulah, tolong-menolonglah kamu di atas jalan kebaikan dan juga jalan ketakwaan. Janganlah kamu tolong-menolong, bantu-membantu di atas jalan al-ithmi, dosa, dan juga al-udwan, pemusuhan, penentangan terhadap Allah. Jelas sekali kalau kita masih lagi nak tengok cerita-cerita hantu yang karut-marut, filem apa semua benda ni, Harry Potter ke apa benda, sihir, yang mengagungkan sihir, yang mengagungkan tuqus, yakni simbol-simbol sihir, jelas benda-benda macam ni, maka kita dah masuk dalam kategori kita pergi bantu dia orang, pergi bantu industri yang bawa kepada benda-benda macam tu. Tapi Ustaz, dia ada pengajaran, walaupun ada pengajaran ke apa benda ke orang letak macam mana sekalipun, tapi dia still ada benda yang batil. Tak boleh kita campurkan. Wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumu al haqq wa antum ta'lamun. Jangan kita campur adukkan antara hak dan batil. Baik.
Tapi kalau kita tengok untuk contohnya ada macam sekarang ni banyak dah buat research, kajian. Untuk buat kajian, untuk buat paperwork ke kajian, untuk kaji tentang tabiat-tabiat filem-filem ni untuk berdakwah. Kena faham, bukan berdakwah maksudnya dia pergi join cerita tu, bukan. Maksudnya untuk menjelaskan kepada masyarakat akan kebatilan filem tu ke, kesalahan fakta yang ada di dalam filem tu ke, maka itu adalah kita kata dibalik-balik pada tujuan melihat tu. Contohnya ada orang yang dia buat kajian tentang filem-filem hantu. So apa tujuan dia buat kajian? Untuk membatalkan semua khurafat-khurafat yang ada dalam hantu. So dia boleh explain dekat orang. So, dalam konteks dakwah maka diperlukan. Maksudnya dia balik pada fardu kifayah lah. Dia balik fardu kifayah. Maka macam tu harus untuk dia tengok. Sebab kalau dia tak tengok, dia tak tahu macam mana nak nilai kan. Tapi asalnya kita kata tak payahlah. Asalnya tak payahlah buat apa kita sibukkan benda ni. Asal maksudnya dia ada dua pendekatan lah. Sebahagian ulama dia kata tinggalkan terus. Yang ni yang paling tepat. Tinggallah, kita tahu benda tu tak betul. Buat apa kita nak tengok, buat apa kita nak bantu. Buang masa. Quran dengan sunnah punya banyak. Cerita tentang jin, cerita tentang syaitan. Kenapa kita tak baca? Kenapa kita tak tengok? Tapi kalau orang yang satu lagi pendekatan, sebab dia kenapa beza pendekatan ni, sebab ulama berbeza pendapat dalam masalah wasilah dakwah. Kalau ulama yang kata movie ni tak boleh, bukan wasilah dakwah, movie filem bukan wasilah dakwah, maka tak payah tengok lah. Tapi ada sebahagian ulama kata movie, filem ni, filem bukan filem hantu ke apa, filem tu sendiri. Filem tu wasilah. Macam dokumentari apa semua tu wasilah. Wasilah dakwah. Maksudnya kalau dibuat filem ataupun dokumentari itu berdasarkan fakta. Selalunya dokumentari kan, filem dan sebagainya, tak ada kebatilan, tak ada unsur-unsur maksiat, tak ada percampuran antara lelaki dan wanita, tak ada membuka aurat, tak ada benda-benda yang karut-marut, syirik dan sebagainya, maka dia boleh jadi wasilah yang digunakan untuk dakwah. So, dia kenapa ulama berbeza pendapat? Sebab mereka berbeza pendapat dalam hukum wasilah dakwah. So, ada yang kata wasilah dakwah ni tauqifi, ada yang kata wasilah dakwah tak tauqifi. Wasilah yang macam zaman sekarang ni kita kena raikan macam tu. Tapi balik pada cerita hantu je ni memang tak payah. Kecuali kalau orang yang fardu kifayah tadi, kalau dia nak counter balik apa benda yang, sebab even di Arab Saudi pun ada kan tesis akidah tentang Harry Potter. Tesis akidah kaji tentang Harry Potter saja. So mestilah dia kena tengok. Tu untuk orang pengkaji lain lah. Tapi kalau kita yang kita yang dah lepas dah tengok tu nak buat macam mana kan? Kita dah kecil-kecil dulu kita duk tengok, kemudian nak buat macam mana? Dah kita tengok, afallahu amma salaf, dah kita tertengok, kita dah tengok dulu, nak buat macam mana? Tapi tak payahlah nak tengok lagi kan? Maksudnya buat apa nak tengok ulang-ulang lagi? Kita dah tahu tu benda tu bawa kepada syirik, bawa kepada sihir, pengagungan terhadap sihir, maka itu tak boleh kan? Tak boleh. Baik, Allahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sahih ke jin yang bawa singgah sana Balqis ke Nabi Sulaiman ialah ifrit? Ya, itu dalam surah An-Naml. Wa qala ifritu minal jinni ana atikum minha. Sebut min qabli an tarf macam ana atika wa qala ifritun minal jin. Sebut dalam surah An-Naml. Ifrit di kalangan jin. Itu sahih lah dalam Quran sebut kan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah ibu ayah perlu membacakan basmalah buat anak yang masih kecil sebelum mereka makan dan minum? Jazakumullah khairah. Baik. Yang ni kalau kita tengok tahap anak, usia anak. Baik. Kalau bayi, yang ni disebutkan oleh sebahagian ulama, kalau bayi yang bayi yang kecil, maka memang waktu kita menyusukan dia, kita sebut bismillah. Bayi yang newborn ke, baru lahir ke, dan yang tak memang tak boleh cakap lagi, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, tak boleh macam apa. Lebih-lebih lagi yang menyusu anak. So yang menyusu, yang ibu yang menyusu, waktu dia menyusukan anak dia tu bismillah. Sebab apa? Sebab
kita kata bismillah ni bukan setakat tujuannya kita baca tu untuk kita dapat pahala dari sudut pahala, dari sudut sunnah pahala tu, dari sudut tabarruk, keberkatan. Keberkatan. Keberkatan yang kita kata datang daripada nama Allah. Bismillah. Kita sebut bismillah dengan nama Allah. Maka itu satu. So dia tengoklah dari sudut usia. Dari sudut usia. Kalau dia memang tak boleh baca bismillah, maka kita bacakan bismillah. Tapi kalau dah sampai umur dah selalunya kalau dah setahun lebih tu dia boleh dah. Ataupun 6 bulan, 7, 9 bulan. Kalau yang awal sikit 8 bulan, 9 bulan atau 10 bulan. Tak sampai setahun pun dah boleh sebenarnya. Walaupun dia sebut lah bismillah. Kita kata kat dia bismillah, dia akan ikut. Dia akan ikut. So, biasakan daripada usia kecil tu, usia berapa bulan yang dia boleh cakap tu, biasakan dia dengan bismillah untuk dia makan. Itu cara dia. Yang bacakan bismillah untuk anak masih kecil ni, yang bayi tadi. Bayi dalam usia bayi lah, dalam period bayi. Maksudnya daripada newborn sampailah berapa bulan. Yang dia tak boleh cakap lagi. Yang tu kita suap, ya kita sebut bismillah. Sebab dia, kita sebut dia tak boleh nak ikut. Dia pun tak faham ni, gitu je kan. Kita sebut. Tapi bila dia dah mampu untuk cakap, dia mampu untuk sebut walau satu perkataan, dia kata lah ke, kan kadang-kadang dia tak boleh nak sebut bismillah tu dengan lengkap kan. Dia sebut lah je. Okey, dia kira dia dah baca. Sebab kita didik dia. First kita yang cakap bismillah. Sebab kita bismillah tu, kita dah ajar dia. Kita dapat 2 tau. Maksud 2 sini, pahala kita ajar dia. Kemudian pahala dia ikut kita. Sampailah kita dah biasakan dia. Lama-lama dia akan ingat. Sampailah dia dah jadi budaya. Yang tu kita kena buat. Maksudnya, bila dia dah boleh baca bismillah sendiri, sama ada dia pelat ke, dia telor ke, dia sebut tu lah je ke, tak apa. Yang penting kita dah sebut kat dia bismillah. So, proses kita waktu tu adalah proses didikan, tarbiyah. So, tak nak kita pun akan sebut bismillah. Dia akan ikut bismillah. So, kita dapat pahala ajar, dan dia akan ikut dan dia akan buat, dan pahala itulah yang akan berterusan. Sebab dia sampailah dia besar nanti, dia makan macam bismillah, dapat pahala kat kita. So bayangkan. Subhanallah. Jadi itu cara dia. Yang masih kecil, yang maksudnya di sini kita kena baca bismillah. Yang untuk anak kecil ni, yang baby tadi, itu memang kita kena baca kan. Kita nak menyusukan dia kan, bismillah, kita yang baca kan. Sebab dia tak boleh baca lagi. Itu je. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Doa perlindungan. Okey. Ya, yang tu yang tadi. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana mereka-mereka yang bergelar Ustaz yang mendakwa menangkap jin, melihat benda-benda gaib, berbicara dengan jin beralasan Allah membuka hijabnya dan atas nama perubatan Islam. Jazakallahu khairan. Wa iyyak. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Kita kena faham. Sebenarnya dalam budaya Melayu ni memang budaya perbunuhan dan perdukunan ni memang sangat-sangat bertapak lama lah. Kita kata dia dah jadi barah yang susah untuk diubati. Dia tak boleh kita nak ubat, tak boleh nak ubati dalam masa setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun pun susah. Dia dah macam, kita kata dah macam Al-Quran kata wa usyribu fi qulubihimul ijla. Dia dah macam satu benda yang dah sebati. Dah sebati dah. Kalau ada masalah dia akan nak cari ustaz, dukun. Konsep dia sama. Cuma ditukar saja, diislamisasikan saja. Perbohongan, perdukunan diislamkan. Itu saja yang berlaku. Hakikatnya sama saja. Tak kira lah dia kata ustaz ke benda ke, kalau dia boleh mendakwa, dia melihat benda gaib, boleh buka hijab antara dia dengan alam gaib, maka kita ketahuilah dia adalah golongan yang pendusta. Tak kira apa sekali nama yang dipakai. Kerana dia bukan, kita kena faham dalam Islam kita tak ada istilah kita kata perubatan yang ada dalam Islam ni perubatan yang berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah, iaitulah banyaknya adalah perubatan yang konsepnya adalah konsep
defensif dan juga preventif. Dia bukan ofensif. So ofensif ni bukan asas dalam apa dia, konsep ataupun konsep perubatan Islam lah, konsep perubatan Islam yang disentuh oleh ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah. So tak ada lah istilah kita nak pergi nak cari pasal, pergi bergaduh dengan jin ke, nak tangkap jin dalam botol ke apa benda, semua tu karut. Semua benda-benda yang kita kata, kenapa benda ni kita kata benda yang karut? Sebab apa? Sebab pertama sekali dia tak diamalkan oleh golongan salafus salih. Maksudnya salafus salih, kalau kita buka teliti dalam sirah mereka, dalam apa kita dalam biografi mereka, mereka tak jadikan apa dia berkenaan dengan perubatan dan rawatan Islam ni macam yang kita tengok hari inilah. Baik, kalau dalam bentuk situasi yang genting, situasi yang memang berhajatkan kepada maksudnya diserang oleh jin, syaitan, oleh orang tertentu, kepada orang tertentu dan sebagainya, itu hanya ada kita kata tengok dari sudut bacaan ruqyah ayat-ayat Al-Quran. Itu saja, tidak lebih daripada itu. Tidak ada kita kata istilah tangkap jin masuk dalam botol ke, tangkap dia masuk dalam kain ke, balut dia ke, apa benda ke, tak ada. Tak pernah dibuat oleh golongan salafus salih. Bahkan kebanyakan yang kita tengok hari ini adalah di kalangan golongan dajjalun, kazzabun, dan inilah yang disebutkan oleh fatwa-fatwa ulama seperti fatwa Syekh Saleh Al-Syekh, fatwa Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, dan ramai lagi ulama-ulama yang menyebutkan benda-benda macam ni akan membawa kepada talbis iblis. Dia adalah talbis iblis kepada penuntut ilmu yang menyibukkan mereka daripada tujuan hakiki kita, untuk menuntut ilmu, untuk berdakwah kepada jalan Allah, dengan cara-cara yang kalau kita tengok melihat benda gaib ni, berbicara dengan jin, kononnya dapat membuka hijab, kebanyakannya mereka sendiri yang ditipu dan terpedaya oleh terpedaya dengan jin tu sendiri. Sebab jin ni memang dia pakar lah dalam menipu orang. So kalau kita tengok balik, kalau jin yang jahat memang kalau dia menipu kau-kau. Kalau kita scam yang kita tengok manusia scam ni pun dah tipu kau-kau. Kalau jin dia menipu lagi kau-kau lah. Sebab apa? Sebab kita tengok dari sudut sejarah jin tu sendiri. Jin ni dia apa, dari sudut asal penciptaan dia lama daripada kita. So dia memang ada satu ego dia tu. Jin ni dia ada ego dia. So kalau jin yang kufur, jin yang musyrik, jin yang sesat, jin yang bid'ah ni dia lagi dahsyat lah keegoan dia tu, kesombongan dia. Kejahatan dia tu lagi dahsyat. Kalau dia jahat lah, kalau dia jahat. Kalau dia baik, dia lebih baik daripada musyrikin di kalangan manusia, kan? Kalau dia jahat, betul. So kalau kita tengok dia macam kita lah, macam kita zaman sekarang ni, kita pun tak, scammer ramai macam tu jugalah, kan? Jin pun kita tak boleh nak, siapa boleh confirm jin tu jin betul-betul Islam, tak dia jin scammer, kan? Macam manusia. Lebih kalau manusia yang kita nampak tu pun kita pun tak boleh nak pastikan. Kalau jin lagi dahsyat. Sebab apa? Sebab kita tak nampak dia. Dia di alam ghaib. Dia di alam ghaib. Baik, tapi ada orang nampak, Ustaz. Orang nampak tu dia penyerupaan yang dia datang menyerupai malaikat ke? Menyerupai malaikat maksudnya dia mendakwa dia malaikat. Dia mendakwa dia malaikat, padahal kita malaikat pun kita tak pernah tengok. Macam mana kita nak tahu dia malaikat? So dia dakwa dia malaikat, dia datang dalam rupa pakai serban ke, dia janggut ke, pakai baju putih ke, dia boleh tipu. Sebab dia ada experience untuk menipu manusia. Sebab tu kita kalau kita tengok balik dalam hadis-hadis apa semua dalam ayat Al-Quran dan hadis, bukanlah benda ni bukanlah kita boleh buat mudahlah, ambil mudah. Satu lagi, dakwah kepada jin ni adalah speciality Nabi Muhammad SAW. Tak boleh dikongsi oleh mana-mana makhluk. Sebab dia hanya speciality Nabi. Kalau kita nak dakwah kepada jin pun, kalau kita tak boleh cari jin untuk kita pergi dakwah. Kalau dia datang dekat kita, itu saja yang dibahaskan oleh ulama, kita boleh tawarkan dia Islam. Kita boleh ajak dia kepada Islam. Kalau dia datang kepada kita dalam rupa manusia dan sebagainya, dalam situasi orang yang dikena rasuk dan sebagainya, itu saja. Tapi dia tak lebih daripada itu. Kita nak pergi cari jin, Ghostbuster ke, pergi pasang kamera
infrared ke apa benda ke, pergi cari rumah kosong ke, itu semua adalah karut marut. Samalah juga dengan sebahagian golongan-golongan perubatan Islam yang buat hari ni. Kadang-kadang kita tengok dia ada unsur sya'wadah, ada unsur-unsur untuk menipu pandangan orang dan untuk mencari dan keuntungan dunia yang sedikit untuk supaya orang jemput, dan untuk kira-kira ada unsur-unsur bisnes pula. Sebab dia nak kita kata nak marketing supaya orang subscribe dia, supaya orang tengok dia punya ni, supaya dia buat tu. Itu antara tujuan-tujuan yang batil. Kita kena hati-hati sebab syaitan jin ni dia akan buat macam itulah, dia akan tipu kita, dia akan pedaya kita. Jadi kita sebagai seorang Ahlus Sunnati wal Jamaah ikutlah fatwa ulama-ulama yang berpengalaman. Sebab tu kalau kita tengok balik macam Syekh Ali Halabi pun dia ada sebut, tak ada orang yang rahimahullah kan, tak ada orang yang sibukkan diri dengan ruqyah, dengan rawatan-rawatan macam ni, melainkan pasti akan diuji, pasti akan diibtila, diuji dengan antaranya 3 perkara, antaranya harta, wanita dan juga takhta. Ataupun satu lagi lebih kurang lah, maksudnya dia akan diuji dengan wanita yang sakit, selalunya perempuan lah yang akan sakit ni, so dia akan berlakulah benda-benda yang mungkar. Kemudian harta benda, orang bagi ni, orang bagi apa, kita kata orang jemput dia gini-gini, orang akan minta air jampi dia. Kemudian lama-lama syaitan akan datang lagi, kalau kau buat macam ni letih, setiap kali orang datang so kau commercialize kan lah apa air jampi kau jual lah air ni. Nampak dia datang sikit, lama-lama akan terus hanyut. Kita pun anggap doa kita lah yang paling yang paling mustajab. Orang datang beratur-ratur nak ambil air jampi. Itu bukan konsep yang benar dalam Islam. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang dimaksudkan penyakit ain, Ustaz? Boleh Ustaz terangkan dengan menunjuk. Baik, penyakit ain ini adalah penyakit yang datang melalui wasilah pandangan mata orang yang kita kata yang ada hasad, dengki, ataupun yang takjub ataupun yang kagum dengan sesuatu yang dilihat. Kita kena faham, ulama bahaskan macam mana pengaruh mata ni dapat memberi kesan. Pengaruh mata yang jahat, maksudnya mata yang jahat ni mata yang dia kita kena faham orang yang duduk dalam keadaan kemaksiatan, orang yang duduk dalam kesyirikan, orang yang sebati dengan kejahatan, maksiat, maka dia akan mempengaruhi seluruh anggota badan dia. Maksudnya daripada hati sampailah ke seluruh anggota badan, dia akan memberi kesan yang jahat. So kita kena faham konsep maksiat, konsep dosa, konsep syirik, maksiat ni, itu maksud dia bagi kesan. Dia bagi kesan bukan setakat pada hati, dia pada seluruh anggota badan. Sebab tu Nabi SAW bagi tahu apa? Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Maka ketahuilah adanya segumpal darah di dalam badan kamu, di dalam jasad ni ada segumpal darah. Kalau ianya baik, maka akan baik seluruh anggota badan. Kalau ianya rosak, maka akan rosak seluruh badan. Faham? Nampak tak? Nampak Nabi SAW bagi tahu, hati ni kalau dia rosak, dia akan bagi kesan kepada seluruh anggota badan. Jadi seluruh anggota badan termasuk mata. Macam mana mata dia boleh bagi kesan yang buruk pada orang lain? Bila mata dia melihat sesuatu yang dia kagum atau melihat sesuatu yang dia hasad, maka kejahatan itu akan memberi kesan dengan izin Allah. Sebab itu dalam satu tafsir ayat Al-Quran, ini disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman ibnu Yahya Al-Muallimi. Syekh Abdul Rahman ibnu Yahya Al-Muallimi ada sebut tentang berkenaan dengan isu ain ni. Waktu dalam salah satu tafsir disebutkan waktu Nabi SAW berdakwah di Mekah, antara cara orang musyrikin mereka nak serang Nabi adalah dengan ain. Dengan ain. Mereka pergi dekat satu kabilah, mereka cari orang yang paling jahat sekali. Supaya orang yang paling jahat itu dipersuruh tengok Nabi SAW. Nampak?
Ada riwayat disebutkan yang dinukilkan oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Yahya Al-Muallimi rahimahullah. Dalam salah satu tafsir. Nanti mungkin akan cerita kemudian ayat itu. Anda tak sempat nak check balik. Tapi itu yang disebutkan. Maksudnya apa? Dia bagi kesan. Sebab itu kenapa kalau kita tengok macam mulut lah, macam lisan. Cuba kita buka media sosial sekarang, hari ni. Cuba kita tengok orang yang maki hamun, mencarut, sebut benda-benda yang karut, sebut benda-benda yang mencarut, sebut perkataan-perkataan yang buruk. Adakah perkataan dia dekat media sosial tu datang daripada saja-saja je? Daripada hati yang bersih, daripada hati yang baik? Tak, daripada hati yang buruk. So perkataan yang dia tulis, yang zahir daripada lisan dia, datang daripada hati dia yang rosak. Bergantung pada hati. Sebab itu maksud Nabi tu. Ada dalam hati kita ni, ada dalam jasad kita dia adanya satu, sumpah lagi, kalau baik, baiklah seluruh anggota. Kalau buruk, buruk seluruh anggota. Itu maksud dia. Sebab itu sama macam pandangan mata. Kalau pandangan mata orang yang jahat tadi, contohnya macam penjenayah. Penjenayah dia bila tengok, benda yang dia suka, dia ada maksud dia. Itu yang datang pedofilia, yang datang yang gila seks. Kan? Kadang-kadang kita tengok karut. Tak masuk akal. Dia tengok gambar pun dia boleh buat benda-benda yang tak sepatutnya. Sebab apa? Sebab datang daripada hati yang buruk. Mata pun akan pandang dengan pandangan yang buruk. Dan dia boleh menyebabkan kalau melibatkan kalau orang tu kalau dia lagi dahsyat, maksudnya lagi jahat, maka dia akan melibatkan sihir, dia santau ke apa benda ke, ilmu hitam yang disebut. Baik. Jadi itu antara perkara yang yang kita kena faham. Itulah ain tadi. Macam mana dia boleh mendatangkan kesan. Kalau kita tengok, dia boleh mendatangkan kesan dan disebut sebagai penyakit ain. Dia sama ada dia akan taksir, kesan, pengaruh tu dia boleh datang secara sekali lalu, secara langsung atau secara tidak langsung. Sama ada dengan perantara. Macam-macam lah kita kata benda tu dia ada kita bukan nak tahu perinciannya, yang paling penting kita nak tahu macam mana kita nak protect diri kita. Itulah dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Itu yang akan menghalang kita daripada kejahatan-kejahatan mata yang jahat. Baik. Sebab itu dalam surah Al-Falaq kita minta apa? Wa min syarri hasidin idza hasad. So dia umum daripada kejahatan orang yang hasad bila dia hasad. Hasad ni boleh datang melalui mata. Kan? Berapa ramai orang yang hasad dengan mata dia. So bila dia hasad dengan mata dia, masuk kat situlah dia akan berlakunya perkara-perkara yang dengan diizinkan oleh Allah SWT, perkara itu akan boleh berlaku dengan izin Allah. Baik. Waalaikumsalam. Apakah sebab yang apabila diruqyah tapi jin masih ganggu? Allah Taala alam. Banyaklah sebab. Maksudnya kerana bacaan, kerana tauhid yang tidak betul, kerana akidah yang tak betul, kekuatan hati yang masih lagi tak kukuh, dan bacaan Al-Quran yang tak tepat ataupun fahaman terhadap ayat Al-Quran yang dibaca tu tak betul. Banyaklah faktor. Banyak faktor sebab dia ruqyah tapi jin masih ganggu. Banyaklah. Boleh jadi juga disebabkan oleh memang Allah Ta'ala nak uji dia. Boleh jadi dia orang yang baca Quran pun tajwid betul tapi still diganggu. Boleh jadi ujian untuk dia. So dia banyak faktor lah. Tapi kebanyakannya selalunya itulah, macam itulah kita kata baca tak faham. Ada benda-benda syirik lagi yang berlaku. Allah Ta'ala a'lam. Ustaz, bolehkah kita membaca zikir ini secara umumnya untuk perlindungan, yang mana ianya dianjurkan pada zikir pagi, petang dan melewati tempat baru digunjungi? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baik. Boleh, harus kita bacakan secara umum untuk zikir. Kita sebut sebagai, dia boleh jadi zikir muqayyad dan boleh jadi zikir mutlak. Muqayyad dia kita takyidkan dengan tempat kan. Pagi, petang kita baca ataupun petang, dan juga ketika kita melewati ataupun kita singgah di sesuatu tempat. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Boleh. Harus. Dia secara umum di tempat-tempat yang kita kata apa yang boleh.
kita baca tak singgah tempat pun boleh tak? Boleh. Kalau kita bimbang, kita rasa kita takut sesuatu yang menimpa, boleh juga kita baca secara umumnya di mana-mana saja boleh. Wallahu taala a'lam. Apa beza a'udzubillah dengan u'idzubika? Ha? A'udzubillah maksudnya kita minta dia dalam mabni ma'lum. Mabni ma'lum maksudnya kita minta a'udzubillah, aku memohon perlindungan. Tapi kalau u'idzubika atau u'idzubillah, u'idzuka, dia datang dalam mabni li majhul, maksudnya kita kita tak sebut kita. Maksudnya kita ditujukan, maksudnya ditujukan bacaan itu untuk, maksudnya seakan-akan kita wakil lah, maksudnya kita mewakilkan bacaan itu kepada orang yang kita nak tujukan ataupun orang yang kita nak baca, macam yang Nabi SAW bacakan apa kepada Hasan dan Husain, itu maksud dia, kepada cucu dia, kepada anak kita ke, maksudnya u'izubika. Kalau kita nak baca a'udzubika, a'udzu bikalimatillahi tammah. Tapi kalau kita nak bacakan untuk anak kita tadi, u'idzu, itu saja beza dia. Sebaik-baiknya apa ucapan yang bagus melihat sesuatu hal yang cantik dipandang mata agar terhindar daripada penyakit ain ini. Masya-Allah tabarakallah, antaranya subhanallah, kita tengok benda-benda yang mengagumkan kita, masya-Allah tabarakallah, itu yang paling minimum, masya-Allah. Masya-Allah tabarakallah. So kita itu disebutkan oleh para ulama supaya kita dapat mengelakkan daripada perkara-perkara ain tadilah. Maksudnya sebaik-baiknya kita sebut masya-Allah tabarakallah. Subhanallah, masya-Allah tabarakallah, itu ya. Barakallah, doakan keberkatan. Masya-Allah tabarakallah. Baik. Itu yang sebaik-baiknya, satu yang cantik. Baik, cukup setakat itu, insya-Allah kita berhenti setakat ini. Kita sambung nanti, kita bincang, kita berhenti dekat asnaf jin tadi. Kita akan bincang nanti tentang ada tak golongan yang mengingkari kewujudan jin di kalangan ahli kiblat, di kalangan orang Islam, ada tak orang yang mengingkari jin, dan masih ada tak orang tu yang zaman sekarang ni yang tak percaya dengan jin pun ada kan. Jadi ada yang ghulu, ada yang melampau, ada yang tak percaya terus dengan jin pun tak boleh juga kan. Allah musta'an. Baik, jadi kita berhenti setakat ini, insya-Allah kita bertemu pada kelas yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.